Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT kita dipertemukan pada sesi kali ini. Jadi Ustaz harap semua murid telah bersedia untuk meneruskan pembelajaran berkaitan tentang pendidikan Islam, ya. Jadi sebelum kita mulakan pembelajaran pada pagi ini, marilah sama-sama kita membaca doa penerang hati agar Allah memberikan kefahaman kepada kita dalam sesi pembelajaran pada kali ini. Baik, mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan meneruskan pembelajaran dalam bidang akidah, iaitu tajuknya nama Allah, Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Kalau sebelum ni murid-murid kita telah belajar berkaitan tentang maksud bagi Al-Alim dan Al-Hakim. Begitu juga kita telah melihat tentang dalil nakli, dalil yang kita ambil daripada Al-Quran yang menunjukkan bahawa Allah SWT itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi pada pagi ini kita akan meneruskan pembelajaran berkaitan tentang kesan beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Jadi murid-murid boleh merujuk buku teks pada muka surat 69, ya. Baik, ya. Beriman, bila kita beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim, tentulah dia memberi kesan yang mendalam bagi seorang makhluk dalam dia menjalani kehidupan seharian dia. Ya. Jadi bila kita faham, bila kita tahu bahawa Allah itu Al-Alim dan Al-Hakim, maka timbullah kesan-kesan yang positif dalam diri seseorang hamba. Baik, mari kita lihat apa dia, ya. Yang pertama, berusaha meningkatkan ilmu. Meningkatkan ilmu macam mana? Iaitu dengan cara belajar ilmu yang bermanfaat, tekun dan bersungguh-sungguh dalam mempelajari sesuatu ilmu. Kerana apa? Kerana kita tahu Allah SWT suka kepada hamba-Nya yang berilmu, yakni ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Baik, kita lihat yang kedua. Yang kedua, apabila kita telah yakin dan beriman dengan Allah itu Al-Alim dan Al-Hakim, maka kita akan sentiasa mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan melipat gandakan amalan dan menjauhi maksiat. Kita akan melipat gandakan amalan, maksudnya kita akan melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah SWT seperti solat, membaca Al-Quran, menutup aurat, mentaati ibu bapa, mentaati guru. Begitu juga kita akan menjauhi maksiat. Maksiat ni maksudnya perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah SWT. Contoh dia bercakap bohong, tidak menghormati ibu bapa, bercakap kasar dengan ibu bapa, tidak menunaikan solat. Begitulah juga kita tidak melakukan perkara-perkara suruhan agama, maka itu dikatakan maksiat. Jadi bila kita mentaati perintah Allah, maka kita wajib menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga tu, kita bila kita yakin dan percaya tentang Allah itu Al-Alim dan Al-Hakim, maha mengetahui dan maha bijaksana, sudah tentulah apa sahaja yang berlaku kepada kita atas ketentuan Allah SWT. Jadi dengan sebab itu, maka kita akan jadi makhluk Allah yang redha dengan ketentuan Allah SWT. Yakni kita akan bersangka baik dengan Allah SWT, kita akan sabar dengan ujian Allah Ta'ala. Bila Allah timpakan kita sesuatu ujian, seperti contoh dalam gambar tadi kita lihat, sakit, maka kita pun bersangka baik bahawa Allah sedang menguji kita.
Allah sedang menguji iman kita, maka kita akan terima sakit tersebut dengan rasa redha, yakni suka kita, dan kita sabar dengan ujian Allah SWT. Yang keempat dan yang terakhir yang terdapat dalam buku teks ni, mensyukuri nikmat Allah SWT. Macam mana kita mensyukuri nikmat Allah? Maka yang pertama tu, menggunakan nikmat sebaik-baiknya. Yang kedua, kita akan memelihara alam. Kita menggunakan nikmat dengan sebaik-baiknya. Sebab kita tahu Allah itu maha mengetahui, Allah maha bijaksana. Allah mengetahui adakah hamba dia itu bersyukur atau tidak. Ada mata, adakah menggunakan mata dengan sebaiknya. Ada mulut, adakah mengeluarkan perkataan yang baik ataupun sebagainya. Begitu juga bila kita faham Allah itu Al-Hakim, maha bijaksana, maka kita akan memelihara sekeliling kita. Tengok gambar nombor 4 tu. Bagaimana seorang pelajar lelaki tu dia mengutip sampah yang terdapat di sekeliling dia tu. Kalau tengok gambar tu di kawasan air terjun, kata ustaz-ustaznya. Jadi murid-murid, ini dia berkaitan tentang kesan beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Jadi tugas murid-murid adalah menyalin semula kesan beriman ini ke dalam buku tulis. Lepas ni nanti kita akan menjawab latihan. Kita akan menjawab latihan. Salin dulu. Okay.